Alright, kita teruskan. Ada kesilapan teknikal tadi. Okay, saya teruskan. Untuk RPA ini, iaitu pengetahuan sedia ada. Okay, untuk pengetahuan sedia ada, bermaksud apa yang telah kanak-kanak tahu sebelum ini, supaya dikaitkan dengan aktiviti yang akan dijalankan oleh pendidik lah. So apa yang pengetahuan sedia ada, pengalaman dia, kemahiran dia, pengetahuan yang dia sedia ada lah. Cuma poinnya perlulah mengikut tema pembelajaran yang ingin diajar. Contohnya kanak-kanak boleh menamakan beberapa anggota badan saja. Contoh mungkin mata dengan rambut, tapi yang lain tu belum dia tahu kan, contoh. Ataupun dia boleh menyebut fungsi anggota badan, ataupun boleh membandingkan, ataupun mungkin pengetahuan sedia kanak-kanak tahu tentang lagu anggota badan, contoh yang berkaitan dengan anggota badan ini, supaya kita boleh kaitkan, ataupun pengajaran yang kita jalankan itu sesuai dengan kanak-kanak lah. Kalau benda yang dia sudah tahu, takkanlah kita mau ajar lagi kan. Lebih baik kita upgrade lagi pengetahuan kanak-kanak tersebut. Contoh dia hanya boleh sebut mata dengan rambut, contohlah. Tapi kalau ekologi, kalau 5 tahun ni rasanya untuk anggota badan banyak sudah yang dia sudah tahu kan. Mungkin fungsinya dan sebagainya. Ini contoh saya. So poinnya ialah pengetahuan sedia ada, pengalaman yang dia sedia ada, yang kanak-kanak sudah boleh buat tanpa kamu ajar, ataupun sebelum inilah. Okay, tapi bukannya fokus untuk aktiviti yang kamu jalankan. Okay. Seterusnya ialah hasil pembelajaran. Hasil pembelajaran inilah yang paling penting, paling signifikan, paling utama, yang menentukan sejauh mana aktiviti pengajaran kamu tercapai. Maksudnya setiap aktiviti pengajaran memfokuskan kepada sejauh mana pencapaian hasil pembelajaran. Sejauh mana hasil pembelajaran. Ini contoh hasil pembelajaran. Dimulakan dengan ayat penyata seperti pada akhir aktiviti. Kadang-kadang ada yang buat pada akhir pengajaran dan pembelajaran. Kanak-kanak dapat apa. So itu di syarat pertama lah. Tolong please take note about hasil pembelajaran. Sangat penting. Kamu kena tahu cara penulisan yang tepat untuk hasil pembelajaran ini. Dia ada beberapa step. Secara umumnya itu mula dengan ayat penyata. Kadang-kadang ada pelajar tanya berapa hasil pembelajaran yang sesuai. Bagi saya minimum sebaiknya 2 lah. Sebab kita mau kaitkan juga dengan kesepaduan ya, sebaiknya 2 untuk satu slot. Janganlah terlalu banyak. Dalam 2-3 cukup. Sebab kamu perlu ingat, dalam tempoh masa mungkin 30 minit, 40 minit, kena sesuai dengan objektif. Dalam 30 minit mungkin boleh capai dalam 3 objektif contohnya. Kalau kamu ada 5 objektif, maksudnya kelima-lima objektif kamu perlu capai dalam tempoh masa 30 minit ini. Adakah ia relevant, sesuai? Mungkin kurang sesuai. So kena tengok juga jumlah masa dengan hasil pembelajaran ini. Bagi saya dalam 2 pun sudah mulai cukup minimum. Sebaiknya pun at least ada 3. Kenapa? Nanti saya jelaskan. Itu yang pertama lah dari segi jumlah, 2 hingga 3 pun okey. Kadang-kadang ada sampai 4, ada sampai 5. Cuma poinnya, mampukah kamu mencapai objektif tersebut dalam satu slot pengajaran kamu ini. Itu kriteria kedua. 1 ayat penyata, 2 bilangan, yang ketiga kamu mau tulis hasil pelajaran ini berkaitan apa? Mestilah selari berkaitan dengan standard pembelajaran ataupun tak perkembangan utama yang di atas ni, dan juga boleh juga kaitkan dengan kesepaduan.
Itu yang saya kata tadi, kenapa at least 2, at least satu ada yang utama standard pembelajaran ini, dan satu lagi yang objektif kedua berkaitan dengan kesepaduan. Itu saya katakan at least ada 2. Okey, ataupun tak perkembangan. Contoh kan, objektif pertama menyebut 5 anggota badan dengan betul, menyatakan 3 fungsi anggota badan dengan tepat. So tengok, ini menyatakan fungsi anggota badan kan, boleh dikaitkan, boleh diubah suai, dijadikan sebagai hasil pembelajaran. Menunjukkan 2 cara menjaga kebersihan dengan bimbingan psikomotor. Kalau ikut daripada ini, kalau saya tengok yang ini daripada menyebut, kesepaduannya lebih pada bahasa. So tunjang bahasa tadi lah. So tengok case fikir, berapa kodnya, apa, mungkin kemahiran bertutur contohnya. So ini yang dia punya kesepaduan. So itu kriteria yang kedua lah, jumlahnya. Kriteria ketiga, mau tulis apa, berkaitan apa. So sudah tahu mau tulis tentang apa, so maksudnya rujuk pada standard pembelajaran di sini yang utama dengan kesepaduan. Step yang keempat ialah rujuk yang ini. Okey, cara penulisan hasil pembelajaran. Ini untuk setiap hasil pembelajarannya. Okey, yang pertama sekali kaitkan dengan 3 domain, kognitif, afektif, psikomotor, sekurang-kurangnya 2 domain. Itu yang saya katakan tadi, kenapa perlu 3. Kalau yang pilih 3 lah, poinnya kamu boleh kaitkan dengan domainnya. Domain kognitif, psikomotor ataupun efektif. Kognitif tu merujuk kepada intelek lah, psikomotor lebih pada fizikal, efektif lebih kepada emosi, sosial, sasya, peribadi, adab, perasaan. So tapi kadang-kadang susah mau dapat 3 ni, tidak mengapa, at least 2. Contoh yang ini dia kognitif objektif 1, kognitif objektif yang kedua, dan psikomotor objektif ketiga pun okey lah. So boleh kaitkan dengan 3 domain, dan buat dalam kurunan untuk lebih jelas. Okey, itu kriteria yang keempat. Kriteria yang kelima, inilah cara penulisannya. Okey, ada sasaran, kata kerja, ada objek, ada standard, dan ada kriteria. Ada 5. Kadang-kadang ada yang sebut yang senang, ada A, B, C, D. Banyak formula lah yang saya pernah jumpa. Saya senang ingat A, B, C, D. A itu ialah audience, A sasaran, audience siapa. Itu senang, memang terus boleh capai. Audience kita ialah kanak-kanak. Pada aktiviti kanak-kanak dapat A, audience. B ialah kata kerja, perbuatan, behavior. B, behavior, tingkah laku, perbuatan, kata kerja. Itu kriteria yang kedua lah. So dalam ini kita ambil contoh yang ini, menyebut 5 anggota badan mereka dengan betul, kognitif. Menyebut itu ialah kata kerja, perbuatan, menyebut. So maksudnya dia sebut. Macam saya sekarang lah, saya sebut, saya bercakap, menyebut lah. So itulah perbuatannya. Di kata kerja inilah kata kunci utamanya, dan kebanyakan ajar pelajar buat kesilapan, sebab dia buat kata kerja tu bukan dalam bentuk perbuatan. Dia masih kata kerja, tetapi dia lebih berbentuk kemahiran berfikir, tidak nampak. Sebab kita pilih kata kerja ni supaya mudah untuk kita ukur, mudah dilihat, mudah kita untuk spesifik, senang untuk diukur. Menyebut, kita boleh tengok, oh dia boleh sebut, kita boleh nampak dia sebut. Contoh kata kerja yang tidak sesuai, yang selalu kadang-kadang pelajar gunakan. Kenapa pelajar selalu gunakan? Sebab dia copy paste saja, dia tidak mau dia copy paste daripada kurikulum. Kurikulum tu milestone, perkembangan, kan. Contohnya kalau saya pergi contoh lah kan, dia ambil dari sini saja. Ada kadang betul, ada kadang tidak. Saya kata saya ikut dalam kurikulum, memang ikut, tapi ada yang kita ikut sepenuhnya, ada yang kita boleh ubah, buat dengan tepat. Okey, sebab kurikulum tu hanya guideline, panduan saja.
Pelaksanaannya bergantung kepada konteks, keadaan, keperluan, kriteria, bukan ikut bulat-bulat. Contoh kata kerja yang tidak tepat, memahami. Memahami itu tidak nampak perbuatan kan, dia faham. Macam mana kamu tahu dia faham? Dia boleh tunjuk, dia boleh sebut. Itulah perkataannya. Memahami, mengenal pasti pun kurang tepat. Masih lagi dalam berlegal-legal pun, mengenal pasti. Macam mana tahu kau dia kenal? Ambil perkataan. So, apa lagi? Memahami, mengenal pasti, mengetahui. Itu kurang tepat. Tidak jelas. Cari kata kerja yang berbentuk perbuatan, tingkah laku. Menyebut, menulis, mengukir, apa lagi? Membaca, menyanyi, berlakon. Banyak lagi kata-kata kerja. Okay? Yang sesuai. Please take note about that. This is very important dan ramai pelajar buat silap. Saya kalau tengok cek saya punya student RPS, saya tengok itu yang first. Apa kata kerja? Memahami, pangkah terus. Berapa kali sudah tegur, masih lagi buat. Saya tanya kenapa? Saya ikut dalam kurikulum. Kenapa kamu ikut kurikulum? Ada benda kamu perlu ikut, ada benda yang tidak perlu ikut. Hanya jadi panduan saja. Okey? Itu yang kedua. Yang ketiga, objek. Objek ini apa yang ingin diajar. Okey, objek. Kalau ABC dia adalah C itu sebenarnya merujuk kepada konten. Okey, konten, objek. So, dalam contoh sini, anggota badan. Menyebut 5 anggota badan. Okey. Anggota badan mereka. Kemudian, standard. Dengan betul. ABCD. Pada standard lah, degree dia. Degree. So, itu cek lekat. ABCD, degree. Standard. So, ingatlah. Audience. Behavior. Konten dan degree. Standard dengan betul, dengan tepat, dengan bimbingan, apa lagi? Dengan sendiri, tanpa bimbing. Contohnya lah. Standardnya sampai mana dengan. Okey. Dan ada juga yang kata perlu tambah lagi satu kriteria. Kriteria ni macam dia tambahlah kriteria, contoh menyebut 5. 5 itulah kriteria ya. Ada yang mungkin kata cukuplah 3, menyebut 3 anggota badan. So itulah kriterianya. Itu bergantung kepada pilihan. Pilihan boleh buat, tidak buat pun tidak apa. Ini semua adalah 2 cara. Ikut keperluan lah. Kadang-kadang contohnya kan melukis kan. Kalau melukis, kita tetapkan melukis 3 bola, 3 lukisan. Tidak kan, kadang-kadang dapat melukis pemandangan ataupun melukis anggota badan dengan bimbingan contohnya kan. Kita tidak sebut melukis 3 anggota badan. So tidak perlulah kriteria tu. Okey. At least capai ABCD pun okey. Alright. Itu yang sebutkan tadi, sekurang itu HP ini semua sudahlah. Okey, itu hasil permainan. Tolong ingat. Macam objektif yang kedua kan, mungkin cuba buat latih tubuh. Okay. Menyatakan ni apa? Lebih menuju kepada kata kerja, perbuatan, dia punya behavior. 3 ni menuju kepada kriteria. Fungsi anggota badan, lebih pada objek, konten dengan tepat, kriteria. Saya nak perkataan pertama, menyebut, menyatakan, menunjukkan. So lebih pada behavior, tingkah laku. 2, kriteria, cara menjaga kebersihan diri. Okey, cara menjaga kebersihan diri itu daripada konten dengan bimbingan. So maksudnya dia punya standard. So itulah hasil pembelajaran. Okey, seterusnya ialah senarai BBM ataupun alat. Okey, senaraikanlah BBM ya untuk keperluan pengajaran kamu. Khusus. Mungkin kamu boleh gunakan BBM yang sedia ada, BBM yang kamu hasilkan sendiri. Sebaiknya kena adalah inovasi, kreativiti dan inisiatif untuk menghasilkan BBM sendiri. Okey, BBM sendiri. Tapi kalau kena bezalah antara BBM dengan alat. Saya lebih
fokus di sini sebenarnya BBM ni lebih memfokuskan kepada spesifik bahan yang kamu gunakan untuk aktiviti ni. Kalau benda-benda yang umum yang biasa digunakan tidak perlulah masuk kan. Okay, contohnya macam meja, kerusi, tak kalau mau masuk. Benda tu memang secara general perlu diguna. Papan hitam, whiteboard apa semua kan, tidak perlulah. Yang khusus untuk aktiviti ini, sama ada kamu masukkan sendiri ataupun kamu guna bahan yang sedia ada lah. Okay, video kebersihan diri contohnya, alat kebersihan diri, itu senaraikan. Paling baik pelajar boleh hasilkan sendiri BBM. Lebih-lebih masa praktikum lah. So penilaian kamu boleh nampak kesungguhan kamu, inisiatif kamu, inovasi kamu, kreativiti kamu. Guna alat-alat bahan recycle, kotak apa lagi dan sebagainya, buat. Sekarang ni kan banyak DIY, boleh rujuk. Kalau tidak kreatif ada sumber, rujuklah di mana-mana. Sekarang ni masalahnya tu bila tidak dapat buat sebab bukan sebab tidak pandai, sebab malas. Maklumat di ujung jari semua ada. Kamu tidak kreatif, kamu boleh jadi kreatif kalau kamu rajin mencari. Banyak DIY macam mana buat BBM. Contoh aku tahu boleh buat robot contohnya, boleh buat apa yang macam roda impian tu kan. Itu yang basic lah yang saya ingat, itu zaman saya. Sekarang ni mungkin kamu lagi canggih manggi. Ada yang kadang-kadang saya tengok dia buat apa mesin apa tidak ingat, yang mesin keluar duit masuk, contohnya kan. So pelbagaikan senarai BBM. Okay, itu maklumat umum. Seterusnya kita pergi ke step yang kedua. Tadi maklumat umum pengajaran, yang ketiga lebih kepada pelaksanaan pengajaran, langkah-langkah pelaksanaan. Okay, dia ada 3 kolom, iaitu langkah ataupun masa, aktiviti PNP dan catatan. Okay, kita pergi satu persatu. Okay, yang pertama set induksi ataupun set induksi. So set induksi start lah maksudnya, ataupun dia lebih kepada pengenalan. Okay, pengenalan tentang pengajaran kamu. Ini contoh saja aktiviti PNP dan catatannya, bukan kamu tiru bulat-bulat. Okay, set induksi. Sekejap. Okay, set induksi. Ni dia kriteria set induksi. Pengenalan aktiviti. Maksudnya di sini kamu hanya perkenalkan apa yang kamu nak ajar. Tapi bila perkenalan aktiviti tidak perlu terlalu formal. Okey, kanak-kanak, hari ini cikgu akan ajar standard 3.3.2 mengenal anggota badan. Tidak perlu. Tidak perlu bagi tahu apa objektif. Ini bukan sekolah rendah, sekolah menengah. Teruskan saja pengenalan. Tidak perlu. Pengenalan aktiviti maksudnya yang berkaitan dengan aktiviti yang akan kamu ajar. Itu yang pertama. Poin yang kedua yang saya mau bagi tahu, jangan start mengajar di set induksi. Terus kamu okey ini apa? Kepala, bahu. Bukan pengajaran. Tapi pengenalan. Introduction session kan? Perlulah aktiviti yang menarik, kreatif dan menggembirakan. Carilah aktiviti yang kreatif. Itu yang saya bilang, jangan pengajaran, jangan buat penerangan. Aktiviti kreatif banyak. Dalam masa yang singkat, dalam 3 hingga 5 minit. Letak contoh ini 3 minit. Okey. Contohnya di sini dia buat aktiviti lakonan, main peranan. Pendidik masuk kelas dengan keadaan tangan berandu, berbalut. So kanak-kanak pun berinteraksi dengan pendidik tentang situasi tersebut. Just 3 minit datang dia main peranan. So saya sebutkan dia boleh menarik minat dan tumpuan kanak-kanak. Tapi sebelum start dengan sendaksi, pastikan kanak-kanak dalam keadaan sedia. Tapi tidak perlulah masuk dalam aktiviti PNP ni. Kadang-kadang saya tengok sendaksi bagi salam, baca doa, apa lagi, dalam keadaan bersedia. Itu bukan aktiviti PNP, itu rutin. Tidak perlu masuk dalam seindaksi pun tidak apa. Okey. Dan dia boleh menimbulkan perasaan ingin tahu kanak-kanak. Macam tadi, kenapa cikgu tu sakit ke apa, tarik minat, tarik tumpuan. Itu seindaksi. Kena ada beza seindaksi dengan, contohlah dengan rutin, dengan circle time. Beza. Seindaksi ni bagi setiap slot. Kalau rutin, setiap hari lah rutin yang dia buat benda yang sama. Circle time macam awal-awal pagi, circle time.
untuk bagi dia gembira, tenang. Seindaksi, setiap slot ada seindaksi. Hari ini ajar tentang sains, selepas sains ni ajar tentang matematik, ada seindaksi khas untuk matematik. Itu bezanya. Okey, itu seindaksi. Ingat dia punya petuah mesti aktiviti yang kreatif, singkat, menarik, kemudian bagi kanak-kanak tumpuan, minat dan ada menimbulkan perasaan ingin tahu kanak-kanak. Dapat itu fulfill lah seindaksi. Kadang-kadang saya tengok seindaksi bagi salam pangkah, ajar terus, sorry tu saya lah, tidak memenuhi kriteria. Okey, kemudian untuk aktiviti PNP ni, apa yang kamu perlu tulis sebaiknya selengkap-lengkapnya lah, terperinci. Macam buat dialog pun boleh. Sebab ini kamu masih dalam proses pembelajaran. Kamu bila untuk ni kena detail lah. Masa kadang-kadang kamu akan ingat step by step, step by step, langkah demi langkah aktiviti yang kamu jalankan. Jangan terlalu umum, malasmu menulis. Kamu anggap siapa yang baca kamu punya RPA ni, siapa-siapa pun boleh buat. Sebab lengkap. Detail yang ni, semua ada. Jangan sekadar ini apa ni, tangan, contoh pilih masuk kelas dengan keadaan yang sakit apa, kepala, tangan, contoh perkataannya. Ini tengok detail, tangan berandu, atau ikutlah kanak-kanak berinteraksi dengan ada contoh. Itu aktiviti lagi, sebab ini contoh saja, sepatutnya boleh dalam sampai 3 sampai 5 punya detail aktiviti ini. Kemudian catatan lebih merujuk kepada ini catatan. Ini catatan strategi PNP, strategi apa yang kamu gunakan. Contoh belajar melalui main peranan. Kalau tulis main peranan pun okey dah, orang tahu sudah. Nyanyian contohnya, lakonan, apa lagi, teka-teki, apa lagi. Teka-teki bukan strategi, itu aktiviti kan. Tengoklah strategi apa yang boleh kamu buat. Okey, soal jawab contohnya, tapi itu membosankan, carilah. Okey, kemudian apa lagi, KB itu kemahiran berfikir. Apa yang dia kemahiran berfikir, menganalisis. Sebab kanak-kanak bertanya kan, apa yang berlaku. Soalan, contoh soalan boleh masuk ke sini. Catatan apa saja berkaitan. BBM kalau adalah BBM, sini tiada BBM. HP hasil pembelajaran, tiada, belum ada lagi ditekankan ataupun di mana dia dicapai. NT itu nilai teras, nilai murni, bergantung pada keperluan pengajaran kalau ada lah. Okey, itu yang perlu dicatat, bagian catat mana-mana yang berkaitan, bukan semua mesti ada strategi, mesti ada KBT. Contoh ini kan, belum ada SP, tidak perlu letak. Strategi, KB, soalan dan sebagainya. Dan perlu diingatkan juga, sebelum saya terlupa, dalam aktiviti PNP ini memfokuskan kepada pembelajaran berpusatkan kanak-kanak, student center, bukan teacher center. So maksudnya banyak perkataan kanak-kanak buat apa, kanak-kanak berinteraksi, kanak-kanak menerangkan, kanak-kanak menyebut, bukan asyik pendidik. Kadang-kadang saya tanya, siapa nak jadi pandai ni? Pendidik tak kanak-kanak? Siapa yang belajar ni? Pendidik je semua ni. Pendidik lah pandai. Mana yang kanak-kanak? Apakah kanak-kanak buat? Fokuskan kepada kanak-kanak buat apa dalam aktiviti, dalam kamu tulis poin-poin aktiviti di sini. Okey, itu set indasi. 3 minit. Kemudian 3 minit itu maksudnya anggaran, at least 3 minit macam tu lah. Kurang sikit, lebih sikit, okey lah. Bukannya rigid. Kadang-kadang aktiviti perlu fleksibel, terutamanya lagi-lagi di taska, perlu fleksibel. Okey, ada juga yang lain-lain soalan mesti berkaitan aktiviti dan isi kandungan pengajaran. Okey, seterusnya langkah 1. Untuk langkah 1 ni contoh di sini ada sampai langkah 2, langkah 3. Tidak semestinya terhad kepada 3 langkah. Mungkin 2 langkah, bergantung pada aktiviti kamu. Mungkin ada 4 langkah, 5 langkah, ikut aktiviti. Tengok slot berapa masa. Mestilah yang sesuai, yang relevan. Bukan 30 minit tiba-tiba langkah ada 10 langkah. Mampus macam mana kan? At least
dalam 2 langkah 3 langkah okey lah. Okey, langkah 1 dalam 5 minit lebih kepada penerangan. Di sini biasanya lah sebelum kita start tengok juga aktiviti. Okay, biasanya start dengan penerangan, teknik penerangan. Yang ini lebih pada teacher centered lah, tapi selebihnya student centered. So teknik penerangan, strateginya. So saya mulakan dengan penerangan. Jangan terus ini lepas industri terus minta kanak-kanak buat aktiviti. Tiada penerangan. Macam mana kanak-kanak nak buat? Contoh kamu nak buat aktiviti apa? Puzzle ke apa? Aktiviti collage. Terus langkah 1 dah seindustri cantik dah. Buat nyanyian sebab kebutuhan tentang collage anggota badan kan. Contoh buat lagu anggota badan. Seindustri nyanyian. Tapi janganlah nyanyian saja. Kadang-kadang saya tengok seindustri seumur hidup nyanyian. Kreatif lah sikit. Nyanyian, lakonan, apa lagi. Ada yang kadang-kadang buat aktiviti, banyak aktiviti main peranan, banyak main itulah. Ada yang kadang-kadang cari buat harta karun, cari, lepas tu ada buat belon pecah, lepas tu tiba-tiba keluar anggota, contohlah. Okey. Nah, sebaiknya dan saya teringat je BBM ni kan, sebab kanak-kanak yang belajar melalui mudah ke sukar, dia lebih mudah faham benda yang konkret berbanding abstrak. Sebaiknya bawa BBM yang konkret. Yang pertama macam sini kan, alat kebersihan diri. Bawa yang sebenar, alat BBM yang sebenar. Okey, contohlah tidak boleh bawa BBM sebenar. Contoh kalau mungkin boleh ambil yang blok ataupun model kan. Itu pun okey, boleh diterima. Bukan yang sebenar model sebab masih boleh bentuk 3D kan, boleh pegang. Tidak boleh model. Okey, mungkin boleh buat apa lagi. Sebaiknya yang sebenar, barulah model, barulah akhir sekali gambar ataupun video, audio kan. So perlu fikir, jangan terus contoh buat alat kebersihan diri terus BBM kamu gambar saja, keimbasan. Padahal boleh bawa bahan sebenar. Fikirkan begitu. Kanak-kanak sudah faham benda yang lebih konkret berbanding abstrak. Konkret lebih bagus daripada sebenar, bahan sebenar dan sebagainya. Contohlah kalau mau ajar macam tadi lah, bahan sebenar boleh bawa, tapi kadang-kadang ada bahan sebenar tidak boleh bawa. Contoh mau ajar tentang haiwan liar, takkanlah kamu bawa harimau, tak boleh lah kan. Bawalah patung dia kah, model dia kah, video tentang harimau kah. Sesuai lah. Ini tiba-tiba bawa apa, BBM dia zaman alif-alif saya panggil. Kenapa zaman alif-alif? BBM dia baru nak tulis di papan hitam harimau, baru lukis. Itu zaman alif-alif. Ataupun paling minimum keimbasan. Kanak-kanak lebih mudah belajar bila dia boleh menggunakan multi punya sensory dalam satu masa. Contoh video kan, ada gambar, ada audio, ada pergerakan. Dia lebih mudah tengok lah contoh berbanding keimbasan. Kurang real. Itu poin saya bila BBM. Satu, kena kreatif dan tekankan tentang konkret, abjad, bahan maujud. Okey. Terus kita pergi ke langkah 1 sebab risau terlupa tentang BBM, itu penting juga. Langkah 1 lebih pada penerangan. Okey, terangkan menerangkan anggota badan, kanak-kanak sebuah anggota badan. Sepatutnya apa lagi kanak-kanak boleh buat, apa lagi kanak-kanak boleh buat. Ini contoh. Kalau lagi detail daripada ini sebaiknya. Kemudian berfikir, memahami soalan ini apa sambil berarah gitu. So ini penerangan, guru penerangan. BBM-nya apa? Ada BBM. Dia tidak masukkan BBM, mungkin dia masukkan alat yang tadi lah. Kalau ikut ni boleh masukkan BBM lah. Yang ini alat kebersihan diri sebab diterangkan kan, ataupun video contohnya lah. So di peringkat ini SP1 diterangkan SP1. Apa SP1? Hasil pembelajarannya SP menyebut 5 anggota badan. So pastikan adalah aktiviti menyebut, kanak-kanak menyebut anggota badan. Sebab tu kanak-kanak guru boleh alert, kanak-kanak boleh alert sama ada berkumpulan, individu, kelas, dia boleh sebut. Okey. Sebab kita perhatikan kanak-kanak kan. Sebab tu perlukan kata kerja yang betul. Kalau kamu tulis itu memahami, macam mana kamu nak tengok dia faham ke tidak?
Susah kan? Tapi kalau ada perkataan sebut, kamu perlu tekankan supaya kanak-kanak boleh sebut. Kamu galakkan, bagi stimulasi kepada kanak-kanak untuk menyebut. So mungkin dalam 25 orang tu mungkin boleh detect 3 orang tidak boleh sebut. Kamu akan buat catatan nanti. Okey, itu SP1. Kemudian tapi SP1 ni pun bagi saya lah tidak semestinya ada di langkah 1. Tengoklah mana-mana yang dicapai. Poinnya dia boleh dicapai dalam aktiviti ni dan tertulis di mana. Kadang-kadang reject di langkah 1 biar fokus SP1. Langkah 2 ini bagi saya fleksibel, masih boleh. Yang penting tercapai dan tercatat dalam di mana-mana langkah. Okey, langkah 1 mencapai pelajaran. Okey, lebih pada sesi penerangan. Selepas sesi penerangan, langkah 2 lebih kepada untuk mencapai hasil pembelajaran kedua. Apa SP kedua tadi? Menyatakan 3 fungsi anggota badan, merujuk kepada fungsi. Okey, yang ini lebih pada aktiviti berpusatkan kanak-kanak sama ada individu, berpasangan, kumpulan ataupun kelas. Contoh di sini penulis menceritakan fungsi anggota badan. Kanak-kanak menyatakan fungsi dan menggayakan aksi anggota badan. So lebih kepada main peranan, strateginya. Kan dia menggayakan ataupun demonstrasi pun boleh juga. Kemahiran berfikir mengaplikasi. Kemahiran berfikir ni jangan risau, ada pilihan-pilihan. Nanti dalam ni ada bagian-bagian nota, nota tambahan. Nanti nak tulis kemahiran berfikir apa kan? Berfikir adalah ada pilihan. Tapi mesti sesuai lah dengan apa aktivitinya. So SP2 10 minit. Kemudian langkah ketiga lebih kepada dia mencapai langkah SP yang ketiga. SP ketiga lebih kepada menunjukkan 2 cara menjaga kebersihan diri dengan bimbingan. Okey, pilih tayangkan video BBM lah, video kebersihan diri. Kanak-kanak menunjukkan cara. Kalau bagi saya ni masih kurang ni, 1 2 ni, at least 5 ni, 5 langkah-langkah. Step by step. Okey. Yang ini contoh ni bukan saya buat apa yang sebelum-sebelum ni yang saya ada dalam simpanan saya. Saya kata panduan saya bukanlah lengkap 100%. Macam ini kan kurang lagi ni, sepatutnya ni boleh tambah lagi detail langkah untuk 10 minit itu. Apa yang kamu buat? Okey, teknik tunjuk cara, demonstrasikan, menganalisis. Kanak-kanak menunjukkan cara menjaga kebersihan. Mestilah ada aktiviti yang berkaitan dengan HP. Soalan mengapa kita perlu menjaga BBM, video kebersihan, alat kebersihan, MP. Sebenarnya BBM pun di sini boleh letak macam video kan. Penerangan mungkinlah guru buat guna apa. Sebaiknya setiap langkah tu ada BBM yang kamu gunakan. Okey, tunjuk cara. Dan kamu boleh tambahlah aktiviti jika ada keperluan. Okey. Itu lebih pada aktiviti berpusatkan kanak-kanak. Bagi saya langkah 1 lebih pada penerangan, berpusatkan guru. Langkah kedua dan seterusnya lebih berpusatkan kanak-kanak, sebenarnya langkah 2, langkah 3, langkah 4. Kemudian terakhir penutup. Penutup yang ini lebih pada berpusatkan guru jugalah. Guru buka atau penerangan, guru tutup. Maksudnya apa yang dijalankan lah. Penutup merangkumi 2 aspek, iaitu kognitif, afektif, sosial. Biasanya penutup ni apa yang kamu boleh jalankan lebih kepada imbas kembali apa yang dia ajar. Itu yang pertama. Kita tanya balik apa anggota badan, apa fungsi anggota badan dalam keadaan yang terkawal lah. Imbas kembali. Yang kedua yang kamu boleh buat dalam penutup juga, contohnya biasa okey, imbas kembali supaya dia tahu. Yang kedua, kalaulah dia ada buat hasil kerja, boleh nilai, boleh buat penilaian awal. Contohnya mungkin ada hasil kerja dalam kumpulan, mungkin ada buat craft contohnya kan, contoh lain craft. Okey, ini sebab kadang-kadang terlupa. Tiada, maksudnya kita hargai usaha, effort kanak-kanak. Kalau buat something sesuatu kan, produk, craft, collage, hasil lukisan, hargai begitu. Yang penutup boleh. Okey, mungkin kita ambil contoh dalam 1-2 yang terbaik. Okey, Haikal buat apa? Craft.
ataupun buat robot. Contoh, saya bagi pujian, bagi tepukan, bagi pujian, bagi galakan. Bagi yang kurang pun boleh. Oh, ni siapa ni? Aiman, tengok ni, Aiman, tulisan kamu, tapi bukan untuk ni. Aiman, bagi galakan, bukan untuk merendahkan dia. Untuk buat perbandingan. Okey, mungkin juga boleh buat penilai bagi untuk penutup. Bagi saya 2 tu pun cukup lah. Imbas kembali ataupun menyanyikan semula lagu, tengok masa lah. Kalau 2 minit, tak kalah semua buat imbas kembali tidak cukup kan. Poinnya imbas kembali apa yang diajar. Tutup, buat rumusan. Kalau ada nilai apa semua ditekankan, macam nilai pun ada kan, tanggungjawab, tekankan semula. Dan ada juga kadang-kadang yang buat bahagian penutup ni, I'm not sure lah kalau ada yang buat, dia buat pergi aktiviti lembaran kerja bahagian penutup. Aktiviti lembaran kerja bukan penutup. Penutup habis, stop, just untuk buat rumusan, imbas kembali ataupun bagi penilaian hasil kerja kanak-kanak. Itu saja. Ini siap buat lembaran kerja. Kalau nak buat lembaran kerja, mungkin dia di langkah sebelum penutup, sama ada langkah 3 ataupun ada langkah 4 untuk aktiviti pengukuhan lembaran kerja. Bagi saya lembaran kerja masih ada yang juga tidak setuju. Bagi saya boleh, yang penting bersesuaian dengan kanak-kanak dan sesuai dengan fokus perkembangan ataupun tunjang. Bukan semua tunjang, bukan semua aktiviti perlu ada lembaran kerja. Yang perlu ada biasanya bahasa, sains awal, matematik, seni, contoh lembaran kerja lukisan, mewarnakan, itu boleh lah, dan lain-lain. Tapi kalau aktiviti untuk fizikal pun ada lembaran kerja, cukuplah dia buat aktiviti fizikal di luar ataupun di dalam kelas, psikomotor, motor halus, motor kasar, cukup. Ini sampai buat lembaran kerja tunjukkan gambar melompat, buat apa? Kalau isu kan, dia lembarakannya lebih pada sama ada untuk kognitif dia ataupun kreativiti dia, mana yang sesuai. Tidak wajib perlu ada lembaran kerja. Mungkin pilih mana yang perlu sahaja. Dia diletak di sebelum penutup, sama ada langkah 3 ataupun langkah 4. Aktiviti pengukuhan saja. Itu penutup. Seterusnya itu part kedua, pelaksanaan. Part yang ketiga ialah inilah penilaian lah. Penilaian pengajaran, sesi pengajaran pembelajaran. Okey, so saya harap clear yang itu. Ini yang ketiga. Yang pertama, kita menilai sejauh mana tak pencapaian hasil pembelajaran. Kita buat penilaian lah. Ini bagi setiap slot. Okey, sebab itu ini kena buat kerja efisien lah. Kena banyak buat latihan. Macam mana kamu nilai? Contohnya, nama kanak-kanak kamu sudah siap copy paste, siap awal-awal. Kalau 25 orang, 25 orang lah. Kalau 3 orang, 3 orang, 10 orang, ikut penilaian. Kalau ada 3 HP, 3 HP lah, HP 1 sampai HP 3. Kalau 2, 2 saja. Kalau 4, 4. Ubahlah. T1, T2, 3 maksudnya T1 belum menguasai, T2 sedang menguasai, T3 telah menguasai. Ini berdasarkan standard prestasi punya level lah, skala kadar dia. Okey, contoh kanak-kanak A sampai 6 E itu semua dia capai T3. SP2 pun sama. SP3 ada yang belum menguasai, kanak-kanak A dengan B. Contohlah. Sebab tu untuk mudah kamu boleh imbas kembali. Kanak-kanak siapa tadi tidak boleh? Aiman. SP apa yang dia tidak boleh buat? So yang ini digunakan untuk bantu kanak-kanak untuk fokus. Dia lemah mana kita boleh detect. Akan datang ada aktiviti susulan, aktiviti tindakan susulan untuk bimbing dia. Okey, kalau yang okey sudah settle ni, maksudnya dia boleh pergi ke pembelajaran yang baru, yang seterusnya lah. Okey, itu tak pencapaian, tik saja dan ada nama. Okey, ini boleh ubah soal lah, bilangan SP. Kemudian itu indikatornya refleksi. Refleksi memfokuskan pencapaian kanak-kanak, kendiri pendidik, strategi atau pendidikan. Ditulis selepas pengajaran. Ditulis selepas pengajaran. Ada yang kata RP ni membuat tulisan tangan ataupun komputer. Bagi saya, mana-mana pun boleh. Yang penting kamu buat dan tidaklah copy paste, tidak tiru. Yang penting kamu buat dengan jujur dan ikhlas.
mesti ada integriti. Tapi poinnya refleksi ni lepas kamu mengajar, kamu tulis. Bukan saya tengok RPS perlu semua sudah siap padahal belum mengajar. Macam mana kamu dapat ni refleksi tentang apa? Tentang pencapaian kanak-kanak, tentang pendidik diri sendiri, macam mana pengajar, strategi yang kamu gunakan, BBM, apa-apa saja berkaitan sama ada kekuatan, kelemahan dan penambahbaikan. Kadang-kadang ada tugasan tu dia sampai sini saja, tugasan kursus yang buat simulasi ataupun aktiviti pengajaran, mungkin setakat sampai refleksi lah. Kalau ada kanak-kanak, libatkan kanak-kanak, kadang-kadang simulasi ni aja dia buat simulasi, tiada kanak-kanak kan, ataupun simulasi dengan rakan-rakan. So mana yang perlu buat, kalau tidak perlu ikut keperluan kursus. Tapi untuk praktikal memang kena buat lah. Contoh kekuatan, 23 orang menguasai pembelajaran, pendidik melaksanakan aktiviti, main peranan. Maksudnya apa kekuatan? Maksudnya main peranan. Aktiviti main peranan itu sangat baik sesuai dengan kanak-kanak. Kanak-kanak boleh bagi tumpuan, minat. Ini dari strategi. Kekuatan dari segi kanak-kanak macam mana boleh menguasai pembelajaran, tumpuan dia, minat dia, macam mana hasil kerja dia, penglibatan kanak-kanak, itu pun boleh. Kemudian strategi ataupun BBM, macam saya sebut tadi, BBM yang digunakan, video, apa lagi, alat kebersihan yang sebenar kan, macam mana dari segi kekuatan. Kelemahan pun sama, aspek-aspek tadi kalau ada yang lemah. Contoh kanak-kanak, ada yang kanak-kanak malu menguasai SP3, contohnya lah, nyatakan namanya. So apa itu penambahbaikan. Kelemahan lain mungkin video, mungkin masalah teknikal tiba-tiba tidak dengar suara, masukkan kelemahan. Kadang-kadang ada yang kanak-kanak menangis ke apakah, tidak terkawal, kawalan, masukkan dalam sini. Okey, maksudnya muhasabah diri. Okey, tentang pengajaran kamu. Dan sebenarnya penambahbaikan mestilah tentang berkaitan dengan kelemahan. Ada lemah, apa yang perlu kamu tambah baik. Okey, mempelajari strategi pelaksanaan, beri peluang ataupun bagi aktiviti lanjutan dan sebagainya lah. Dan please take note, kalau ada kelemahan sentiasalah, kalau yang praktikal kan sentiasa ingat balik dan buat penambahbaikan. Bukan biar dalam sini saja. Kadang-kadang saya tengok dia tahu sudah lemah dalam suku kata, lepas tu dia teruskan pembelajaran, tidak bagi tindakan susulan kepada kanak-kanak AB ini, contohlah. Saya tengok mana dia punya kesinambungan untuk kanak-kanak ni, contoh. Kamu buat apa? Bukan hanya di dalam paper saja, perlu ada pelaksanaan yang sebenar. Okey, itu tentang refleksi. Seterusnya lampiran. Ini yang terakhir lah. Saya lagi suka kalau pelajar-pelajar bagi lampiran sebaik mungkin. Contohlah kan, gambar atau bahan asal jika sesuai. Contoh macam gambar BBM yang kamu hasilkan macam ada satu roda ke apa kan. Takkanlah kamu lampikan di file, tidaklah, ambil gambar, print, lekat. Contohnya lah BBM gambar. Contoh hasil kerja kanak-kanak, contoh hasil lukisan, hasil lembaran kerja, bukan semualah. Okey. Kalau kanak-kanak mau ambil balik, okey, bagi, kena ambil gambar, masukkan, contoh supaya lengkap. Aktiviti kanak-kanak maksudnya penglibatan kanak-kanak, ambil gambar sedikit, dia buat macam eksperimen. Adalah bukti dia buat eksperimen. Contoh di luar kelas dia buat aktiviti berkumpulan, main pasir, ada aktiviti. Kalau ada video, boleh masukkan video. Maksudnya link video, boleh masuk link video ni semua pun boleh masuk di bahagian catatan pun boleh. Lirik lagu dalam lampiran lah. Biar itu yang saya kata, RPA ni dia selengkap-lengkapnya. Kalau perlu anggap bila orang lain baca, orang itu pun boleh laksanakan dengan sangat baik sebab sangat lengkap. Contoh ada lagu, contoh lirik lagu apa semua, ada link lagu YouTube. Lembaran kerja pun kamu masukkan, lampirkan. Contoh yang belum siap ataupun yang contoh hasil-hasil kerja, barulah lengkap. Saya selalu kalau belajar saya akan tengoklah lampiran dia. Saya tengok dulu macam mana inisiatif, kesungguhan dia, kerajinan dia. Kalau lampiran
Apa tidak lengkap maksudnya sekadar buat cukup syarat. Saya bagi markah pun cukup syarat lah. Tapi kalau saya tengok penulisannya baik, lampirannya pun lengkap, semua ada, kadang-kadang ada yang diminta dia masukkan ya, tapi yang berkaitan dan sesuai lah ya kan. Okay, itu memang sangat baik. So lampiran. Okay. Kemudian terakhir sebenarnya singkatan ni, ini untuk rujukan sejalah. Kan dalamnya ada singkatan-singkatan kan, mungkin kamu tidak tahu, lupa, rujuk balik. Tapi ini untuk rujukan. Jadual ini tidak perlulah dimasukkan bagi setiap RPA kan, kamu mengajar banyak RPA kan, takkanlah ulang-ulang, perlu ada. Buang pun tidak apa, sama ya dengan logo tadi, tidak perlu. KBBM, bahan bantu mengajar, HPS pembelajaran, KB yang saya sebutkan tadi, KB kemerahan berfikir, mengikut taksonomi Bloom, mungkin pernah dengar kan. Ikutlah aras mana macam ini pun saya mau tekankan lah, sebaik-baiknya tekankan kemahiran berfikir aras tinggi. Sebab dalam KSPK pun dia tekan KBAT, kemahiran berfikir aras tinggi. Boleh juga yang kemahiran berfikir aras rendah, tapi kurangkan, fokuskan kemahiran berfikir aras tinggi. Aras tinggi bermula dengan yang ini, mengaplikasi sampailah mencipta. Yang kemahiran berfikir aras rendah, mengingat dan memahami. Yang itu aras tinggi. Okey, perlu ingat ini, mengingat, memahami. Ada ini Google lah, cari. Ada contoh-contoh kata kerja bagi setiap kemahiran berfikir ini untuk buat soalan kan. Apakah dia punya ciri-cirinya? Google kemahiran berfikir aras tinggi, ataupun Google taksonomi Bloom pun boleh juga. KPN, kurikulum perkhidmatan negara, KSPK, MP nilai teras, kamu boleh rujuk modul Civic Prasekolah 2019 ini pun ada diterbitkan, ataupun nilai-nilai murni T tahap yang tadilah T1, T2. Okey, so saya rasa saya sudah jelaskan dengan terperinci daripada awal hingga akhir. Harapan saya para pelajar boleh menghasilkan RPA dengan baik dan tepat. Cara penulisannya, sama ada untuk keperluan tugasan kursus ataupun untuk keperluan praktikum nanti. Itu sahaja daripada saya. Mudah-mudahan rakaman ini, perkongsian ini memberi manfaat kepada semua, terutamanya dalam menulis RPA. Okey, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Jumpa lagi. Sekian. Tulis dengan tepat. Okey, bye-bye.